أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Imam, muslimin dan muslimat, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sambung perbahasan surah Asy-Syu'ara ayat 109 sehinggalah ayat 112 insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Fattaqullaha wa ati'un. Qalu anu'minu laka واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Dan aku tidak meminta kepada kamu sebarang upah mengenai apa yang aku sampaikan dari Tuhanku. Balasanku hanyalah terserah
kepada Allah Tuhan sekalian alam. Maka dengan yang sedemikian, takutlah kamu akan kemurkaan Allah dan taatlah kepada aku. Mereka menjawab, patutkah kami percaya kepadamu, sedangkan engkau semata-mata diikut oleh orang-orang yang rendah, yakni yang rendah pangkat dan hina pekerjaannya. Nabi Nuh menjawab, apalah ada kaitannya pengetahuanku dengan pangkat dan pekerjaan mereka. Ayat 109 sehinggalah 112 yang telah kita baca terjemahannya sebentar tadi, mengajar kita beberapa pokok perkara yang besar. Yang pertama di antaranya, bagaimana para nabi dan rasul alaihimus salatu wassalam tidak meminta sebarang upah dan balasan daripada pekerjaan mereka, mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara ini mesti difahami dengan penjelasan yang cukup jelas. Apakah di sana juga jatuh hukum dilarang orang-orang yang mengajar agama, yang mengajar Al-Quran? Adakah mereka juga dilarang daripada menerima upah di atas kerja mereka itu? Maka ulama membahaskan, adalah harus hukumnya dibenarkan syarak mereka menerima upah, kerana itulah saja kerja yang mereka lakukan di dalam kehidupan mereka. Maka ulama membahaskan tiada salahnya. Yang salahnya pi letak harga, yang tu salahlah. Yang tu tak ada adab. Mana rezeki Allah bagi, ambil makanlah. Bukan kita nak jual agama ni. Bukan kita nak jadi manusia yang nak mengaut keuntungan daripada kerja agama. Retilah manusia untuk memahami tugas dan tanggungjawab kita. Taulah mereka. Dan ia merupakan keharusan yang dibenarkan syarak. Bahkan Al-Imam Syafi'i pernah berkata, hendaklah kamu membayar kepadanya setiap patah perkataannya dengan 1 dirham. Ini ucapan Al-Imam Syafi'i. Nak menunjukkan keharusan dia ada di situ. Dengan makan minumnya, tanggungjawabnya dan sebagainya.
maka berlakulah keharusan itu. Dibenarkan syarak. Adapun para nabi dan rasul alaihimus salatu wassalam, sudah tentulah kita memahami ketinggian ilmu dan keimanan mereka. Sudah tentulah mereka menyebut, wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Kami tak minta sebarang upah, kerana upah kami daripada Allah, Tuhan sekalian alam. Ini adalah keimanan, ketinggian iman para nabi dan rasul alaihimus salatu wassalam. Muslimin muslimat, maka datang hukum keharusan itu. Minyak yang mahu diisinya, kalau kita lah sekarang, tol yang mahu dibayarnya, macam-macam lah. Kalau kita mau sembang untuk menyatakan keharusan itu dalam menerima upah mengajar agama Al-Quran dan sebagainya. Itu yang pertama. Sebab apa Nabi Nuh cakap begitu? Sebab demikianlah persepsi masyarakat mereka terhadap Nabi Nuh alaihi salam. Sedangkan para nabi dan rasul alaihimus salatu wassalam, dengan dunia ni kita nak kata tak ada bicara dengan dunia, tak kena juga. Mereka juga mengambil dunia, makan, minum, yamshi fil aswaq, ya'kulut ta'am. Pergi makan, mereka pergi pasar, beli barang makan. Itu biasa Allah sebut di dalam Al-Quran. Menunjukkan para nabi dan rasul adalah bergelumang juga, bermain juga dengan dunia. Makan, minum, berkahwin dan sebagainya. Tetapi bukanlah menjadi sasaran utama di dalam kehidupan mereka. Dunia hanyalah tempat persinggahan sementara waktu sahaja. Maka mereka dianggap golongan yang mahu meminta sesuatu daripada kerja dakwah mereka, sedangkan itulah hakikatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Nuh alaihi salam telah ditempelak oleh kaumnya, di mana kaumnya telah memberikan alasan, dan ayat ini turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita mesti faham surah Asy-Syu'ara ini adalah surah Makkiyah. Maka kita akan tengok apa kaitan ayat yang turun dengan suasana yang ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitulah apabila kaum Nabi Nuh berkata, anu'minu laka wattaba'akal arzalun. Disebut pada ayat yang ke-111, anu'minu laka wattaba'akal arzalun. Bahasa mudah kita, layak ke kami nak ikut kamu wahai Nuh? Sedangkan yang kami perhatikan semenjak engkau berdakwah, kami melihat yang mengikut engkau
hanyalah golongan yang hina, arzalun. Arzalun makna golongan yang rendah. Golongan yang tak ada pangkat. Golongan yang kerja pun tak seberapa. Tapi seokok, tu yang mahal itu. Tak berapa. Mereka itu rendah. Mereka itu tak ada jawatan. Mereka itu dipandang hina. Anu minulaka, layakkah kami untuk bersama dengan engkau dalam keadaan mereka merasakan mereka hebat. Sebab yang cakap ni al-malak, puak-puak yang ada jawatan, puak-puak yang ada pangkat, yang membalas balik kepada Nabi Nuh alaihi salam. Layak ke kami mahu bersama dengan yang ikut kamu tu? Golongan-golongan yang rendah, yang tak ada jawatan, yang tak ada pangkat, duit pun tak seberapa, tetapi mereka adalah golongan yang menjunjung kebenaran. Tuan-tuan muslimat, ayat ni turun ke Nabi sebab Nabi pun kena benda yang sama. Nabi pun ikut Nabi peringkat awal, geng-geng tu. Tu yang kalau tuan-tuan kita dah sebut bagaimana turunnya surah Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Wa ma yudrika la'allahu yazakka al-ayah. Kenapa turun surah Abasa? Surah yang nak cerita pada kita. Itulah pengikut Nabi. Seorang buta yang datang namanya Ibnu Makhtum. Ketika Nabi satu hari mendapat peluang untuk menyampaikan Islam di hadapan Abu Jahal. Pemimpin-pemimpin Quraisy bersedia nak dengar Nabi. Bukan senang. Mereka nak duduk depan Nabi. Mereka nak rendahkan keegoan mereka. Bukan mudah. Tengah-tengah Nabi menyampaikan risalah, tiba-tiba datang Ibnu Makhtum. Maka bermasam wajah Nabi. Masam mencuka wajah Nabi. Bukan Nabi menghina Ibnu Makhtum, tetapi seolah-olah Nabi nak sebut, kenapa sampai datang sekarang? Sebab nanti Abu Jahal tengok, hak ni ke yang ikut engkau wahai Muhammad? Engkau beria-ia mengajak kami kepada Islam. Engkau mendakwa bercakap dengan Tuhan. Engkau mendakwa Jibril kawan engkau. Tiba-tiba yang ikut engkau orang buta. Ibnu Makhtum tu buta, miskin pula. Tu yang Nabi tengok dia, Nabi masam muka. Bukan Nabi hina dia, tak. Sebab Nabi tak mau Abu Jahal pelekeh. Sebab itu sifat mereka. Tu yang Allah turunkan surah ni ke Nabi. Nabi Nuh pun kena. Hak ikut semua arzalun. Hak lemah-lemah belaka. Orang kampung, petani, nelayan, bukan orang besar-besar yang mengikut kebenaran. Baik itulah Allah perintahkan Nabi supaya bersabar. Kita biasa lalu baca ayat. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Al-ayah dalam surah Al-Kahfi. Kita selalu baca. Allah perintahkan Nabi. Allah kata bersabarlah wahai Muhammad.
Wasbir nafsak. Allah kata ke Nabi, bawa bersabar. Kamu mesti bersabar, wahai Muhammad. Bersabar apa dia? Ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Bersabarlah engkau dengan mereka-mereka di mana mereka itu menyeru Tuhanmu pagi-pagi dan petang-petang, dan mereka itu adalah mengharapkan redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan muslimat, buka tafsir mana pun, cek ayat tu dalam Al-Kahf. Allah Ta'ala suruh Nabi bersabar. Sebab hak ikut Nabi Bilal, hak ikut Nabi orang-orang susah, yang bersama dengan Nabi di peringkat awal, hamba-hamba yang dibebaskan, hamba abdi yang dibebaskan, bekah-bekah hamba. Mana ada duit? Mana ada jawatan ketinggian apa hamba? Tapi Allah perintah Nabi sabar. Sebab apa? Sebab mereka ada ciri yang tidak ada pada golongan-golongan yang kaya itu, tetapi punya sifat yang huduh. Baik, kita nak buat comparison. Kita buat satu perbandingan antara satu ayat di dalam Al-Kahfi yang telah saya baca tadi. Kemudian saya nak baca satu ayat dalam Fussilat untuk kita buat perbandingan. Al-Kahfi aja. Wahai Muhammad, sabar banyak-banyak. Yang ikut kamu ni orang susah, orang miskin, negro Afrika, Bilal, bekah hamba, bekah abdi. Apa yang ada pada mereka? Tetapi mereka ada sifat yang hebat. Apa dia? Mereka itu yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Mereka itu menyeru Tuhan mereka pagi-pagi dan petang-petang. Maknanya mereka beriman, wahai Muhammad. Mereka mengikat dirinya dengan aku, wahai Muhammad. Walaupun pada waktu itu belum turun lagi solat, belum lagi Nabi naik ke langit dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Kerana surah Al-Kahfi turun pada tahun yang ke-6 kerasulan Rasulullah. Umur Nabi 46 tahun turun surah Al-Kahfi mengikut riwayat. Sedangkan Isra tahun ke-10 awal sebelah. Jauh. Tapi Allah sudah sebut bahawa sahabat-sahabat kamu itu, yang miskin itu, mereka itu menyeru Tuhan mereka pagi-pagi dan petang-petang. Ditafsirkan dengan zikir, ditafsirkan dengan mereka itu mengingati Allah, ditafsirkan dengan mereka berusaha mengikat diri mereka dengan Islam walaupun masih peringkat makiyah. Itu sifat mereka yang pertama. Yang kedua, yuriduna wajhah. Mereka itu mengharapkan wajah Tuhan mereka. Maksudnya mereka mengharapkan redha Allah. Ini sifat hak ikut Nabi. Yang kaum Nabi Nuh kata layak ke kami nak ikut hang, sama macam Nabi kena. Baik. Yang hina ni ada sifat tak? Ada. Yang hina ni dahsyat sifat dia. Yang rasa hebat ni mereka mempunyai sifat yang terkutuk. Kalau boleh kita baca ayat nombor 5. Hamim Fussilat. Wa qalu.
qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaih wa fi adhanina waqrun wa min bainina wa bainika hijabun fa'mal innana amilun. Inilah sifat celaka mereka. Mereka kaya. Al-Walid bin Al-Mughirah, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan waktu itu masih kafir lagi. Mereka ini orang-orang kaya yang punya kedudukan terhormat. Kalau mereka ni pergi bumi Syam, orang kenal, oh ini penjaga Kaabah, orang akan hormat mereka sebab mereka menjaga Kaabah. Itulah kepimpinan Quraisy. Tetapi apa sifat hina mereka? Allah sebut. Dan mereka berkata, qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaih. Adalah hati-hati kami, wahai Muhammad, hati-hati kami berada di dalam akinnah, tutupan yang berlapis-lapis. Mimma tad'una ilaih, terhadap apa yang engkau serukan kami, wahai Muhammad. Kami nak beritahu, hati kami ni ada penutup berlapis-lapis. Cerita dia. Cakaplah apa pun, wahai Muhammad, hati kami tutup rapat. Tuan-tuan, itulah besarnya hati. Itulah peranan hati. Itulah besarnya kita dalam membersihkan hati. Itulah pentingnya. Sebab Saidina Ali pernah menyebut bahawa Allah mempunyai bejana, bekas-bekas di bumi. Dan bekas bejana itu, kata Saidina Ali, ialah hati-hati orang beriman. Itulah bekas dia. Yang akan dimasukkan hidayah, yang akan dimasukkan kepahaman, yang akan dimasukkan petunjuk. Sebab itu ada istilah hati batu. Kerasnya seperti batu. Itulah bangsa Yahudi. Ayat 13 Al-Ma'idah. Fabima naqdihim mithaqahum la'annahum waja'alnahum qulubahum qasiyah. Saya baca takat tu aja. Ayat 13 Al-Ma'idah. Dan disebabkan mereka itu mencabuli janji-janji mereka dengan para nabi, mereka suka merongkai janji-janji mereka. Sebab itu jangan mimpilah dengan Yahudi ini. Perjanjian apa kita nak sebut? Camp David, Wye River, perjanjian Oslo, apa saja yang telah dimeterai di antara pemimpin-pemimpin Arab. Kononnya untuk menyelesaikan konflik di Asia Barat, maka tidak pernah bertemu jalan penyelesaian. Tidak pernah. Sebab mereka bangsa yang Allah sebut suka merongkai janji. Dan disebabkan perangai itulah Allah kata la'annahum, kami laknat mereka. Tuan, kita sebut dah bulan lepas, ni bangsa kena laknat. Allah laknat mereka. Mereka tidak ada negeri. Mereka tidak ada tanah, tuan-tuan. Mereka sebangsat-bangsat manusia. Mereka menompang perjanjian Balfour yang telah diluluskan oleh House of Commons. Macam kita parlimen lah, tapi British. House of Commons, bagaimana mereka luluskan perjanjian Balfour 1918, yang dengan perjanjian itu mereka memindahkan
Yahudi di Rusia, Yahudi di Eropah, Yahudi di Poland, Yahudi seluruh dunia dipindahkan ke bumi Palestin, ke bumi Gaza. Itu cerita dia. Mereka tidak ada negeri, mereka tidak ada tanah, mereka bangsa yang bangsat. 1516 kerajaan Ottomania menguasai Al-Quds. Kerajaan Ottomania telah memerintah bumi Palestin bermula 1516. Ketika itulah orang-orang Kristian, orang-orang Yahudi bebas keluar masuk untuk menziarahi bumi Al-Quds. Sehinggalah Ottomania tumbang dalam peperangan dunia pertama 1917. Tumbang Perang Dunia Pertama 1917, apa jadi? British masuk. British lah kepala hantu raya nombor 1 dalam dunia. British masuk dan menguasai Palestin. Setahun kemudian 1918 Parlimen British meluluskan perjanjian Balfour dan membawa masuk orang-orang Yahudi ke bumi Palestin. Sejarah ni jangan lupa. Mereka bangsa yang dilaknat, tidak punya apa-apa. Baik, balik ayat 13 Al-Maidah. La'annahum, kami laknat mereka. Wa ja'alnahum qulubahum qasiyah, dan kami telah menjadikan hati-hati mereka keras membatu. Hati keras ni Yahudi. Tuan jangan ikut Yahudi. Hati keras. Abu Jahal kata, balik pada ayat 5 Fussilat, wahai Muhammad, hati-hati kami sudah ada akinnah, sudah ada penutup. Satu. Yang kedua, kata Abu Jahal, ayat 5 Fussilat, wa fi adhanina waqrun, di telinga kami ada penyumbat. Waqrun, sumbatan. Cakaplah apa pun. Mufti cakap tak mau dengar, ulama cakap tak mau dengar. Tuan-tuan, akhir zaman letih. Bercakap, menegur, konsert lah, apalah, macam-macam. Maksiat, mungkar. Kemarin mereka maki mufti wilayah. Mereka boh dalam Facebook, mereka maki Dr. Luqman, mufti wilayah, sebab Dr. Luqman sebut siapa-siapa yang pergi konsert Coldplay itu, kemudian melakukan jamak qasar, semayangnya tidak sah. Dr. Luqman sebut yang tu. Mereka maki berapi semalam dalam Facebook. Awak mana hantau semayang kami tak sah. Dr. Luqman mufti wilayah, anak tok guru orang Kelantan. Ayah dia tok guru besar di Kelantan, meninggal dah. Dia tegur, dan kita pun belajar, ini basic fiqh. Harus perjalanan itu harus. Perjalanan yang harus. Baru boleh jamak qasar. Yang tu harus apa bendanya, ulama tegur. Islam bukan larang berhibur, tapi ada garis. Coldplay ni ada history LGBT. Tak tahu tuan-tuan. Sampai mereka tulis, waktu mereka buat konsert tu kan ada pelangi apa semua, warna-warni gambar pelangi. Pelangi ni simbol LGBT. Mereka tulis pula semalam, kenapakah umat Muhammad terlalu takut dengan warna pelangi? Ada petulis pula macam-macam. Ni akhir zaman. Berentap kita tak habis-habis. Sebab apa? Sebab ada jenis manusia memekakkan telinga dia. Wa fi adhanina waqrun. Di telinga kami ada penyumbat, kata Abu Jahal. Kita tak mau jadi macam tu. Dengarlah cakap seorang mufti. Bukan kedai kopi. Mufti ada authority. Bercakap dalam basic ilmu fiqh. Tidak sah solat
jamak dan qasar kalau untuk itu. Depa balas pula. Mana hang tahu tak sah Tuhan abak kat hang ke? Macam-macam tuan-tuan, sedih kita baca. Dalam keadaan kita nak bimbing masyarakat, puak-puak tu lah hak mai. Dulu ingat yang bercium mata pentas, geng depa ni lah. Geng puak-puak ni lah bercium mata pentas jantan dengan jantan. Mampus. Nikah budaya yang kita nak ajar, yang kita nak persembahkan pada masyarakat. Hancur jawab dia. Tak mau macam tu. Mufti tegak, mufti kamu belasah. Tuan-tuan, Abu Jahal sebut, telinga kami ada penyumbat. Adhanina waqrun. Cakaplah apa pun, kami sumbat awal dah. 2, jangan ada sifat ni. 3, wa min bainina wa bainika hijabun. Antara kami dan engkau wahai Muhammad, hijabun, ada dinding, ada hijab. Kami dengan engkau ada hijab. Kami dengan cara hidup Islam ada hijab. Kami tak boleh campur. Ada hijab. Kami tak boleh. Kami dengan Islam ni ada hijab. Astaghfirullahalazim. Tak mau, kami tak nak Islam. Sebab memang hati kami dah ada berlapis-lapis tutupan. Telinga kami memang dah ada penyumbat. Dan kami nak sebut antara kami dengan engkau wahai Muhammad, tak ada kena mengena, ada dinding yang memisahkan kita. Hang nak ikut, hang buatlah. Tu yang ujung ayat 5 Fussilat. Akhirnya Abu Jahal declare, fa'mal innana amilun. Tu bahaya. Abu Jahal kata, fa'mal, beramallah engkau wahai Muhammad. Engkau nak pertahan Islam, engkau nak sebarkan Islam, engkau buatlah. Innana amilun, kami juga akan bekerja untuk mempertahankan ideologi kami dan memastikan Islam tak ada tempat dalam hati manusia. Inilah kejahatan. Inilah sifat orang yang rasa mereka hebat. Apabila mereka cemuh Nabi Nuh, anu'minu laka wattaba'akal arzalun. Apakah layak kami nak ikutmu wahai Nuh, sedangkan yang ikut engkau semua orang-orang lemah. Kami berpangkat, kami al-malak. Turun ayat tu, Nabi pun kena. Nabi pun kena dipandang hina Bilal, dipandang hina bekas-bekas hamba, sedangkan mereka beriman kepada Allah. Tuan-tuan muslimat, kita tak nak jadi orang seperti ayat 5 Fussilat itu. Tak mau. Kita mau hati kita bersih. Kita mau telinga kita sentiasa mendengar teguran yang baik. Sebab Allah menyebut, wallazina idza dzukkiru biayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summa wa umyana. Kita nak jadi geng itu. 73 atau 74 Al-Furqan. Tak silap 73 atau 74, antara dua. Antara sifat ibadur rahman, antara sifat hamba Allah yang Allah kasih, ialah mereka itu idza dzukkiru bi ayati rabbihim, apabila mereka diperingatkan. Dzukkiru, apabila mereka diperingatkan. Siapa yang bagi ingat tu? Tak kira lah ustaz ke, pemimpin ke, menteri ke, tak kira lah. Siapa saja yang memberi ingat, dzukkiru bi ayati rabbihim, dengan ayat-ayat Tuhan mereka, maka sifat ibadur rahman ialah lam yakhirru 'alaiha summa wa umyana.
bahasa mudah, mereka tidak akan memekakkan telinga mereka dan mereka tidak akan membutakan mata mereka. Inilah kita. Inilah yang kita nak jadi, iaitu generasi idza dzukiru, diperingat saja dia tak pekakkan telinga dia tidak butakan kedua matanya, bahkan dia menerima dengan baik. Kita tak mau pekakkan telinga, butakan mata, lepas tu hentam para mufti, lepas tu hentam orang yang menegur kita. Ini satu benda yang cukup salah, kerana boleh membawa kita jauh daripada rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah turunkan ayat ini kepada Nabi, cerita Nabi Nuh. Kaum dia buat lebih kurang, pemimpin-pemimpin kaum dia kata lagu tu, sebab Nabi pun kena. Baik, Nabi Nuh jawab. Qala wa ma ilmi bima kanu ya'malun. Bahasa mudahnya ialah, apa kena mengena aku dengan pekerjaan mereka? Tu bahasa mudahlah. Apa pula kamu nak jadikan alasan, oh mereka itu petani, mereka itu nelayan, mereka itu orang kampung. Apa hal? Benda tu tak ada kena mengena dengan aku. Yang aku kira ialah mereka itu ikut benda benar. Cukup. Tuan-tuan, Allah nak ajar, Allah tak peduli siapa. Orang kaya ke, orang miskin ke, yang Allah kira ialah kamu mengikut kebenaran. Tu aja. Dan Allah memberi kita pilihan. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Ulang tiap-tiap pagi Jumaat. Ayat lain. Wa hadainahu najdain. Kami hidayahkan mereka dua jalan. Pilihlah hang ada akal. Hang bukan binatang. Binatang tak ada akal. Kamu manusia. Maka aku bagi mereka dua jalan. Kata Allah, pilih. Wa qulil haqqu min rabbikum. Faman sya'a falyu'min. Wa man sya'a falyakfur. Surah Al-Kahfi. Kata Allah, katakan wahai Muhammad, kebenaran itu dari Tuhanmu. Siapa nak beriman, berimanlah. Siapa nak lawan, lawanlah. Kamu ada akal. Kamu boleh fikir. Nabi dah beritahu. Quran yang kamu baca beritahu. Hadis punya banyak. Nah, kamu ada akal. Takkan tak boleh fikir. Ini baik, ini tak baik. Ini elok, ini tak elok. Takkan kamu tak boleh fikir. Maka Allah kata, pulang kat kamu. Aku bagi dah hidayah. Aku hantar dah Nabi Rasul. Kamu nak beriman, sila. Kamu nak lawan, silalah. Neraka tunggu kamu. Susah apa je. Tuan-tuan, muslimin, muslimat. Sebab itulah kita mesti menyadari. Kita tidak ada pilihan. Dan ini sebenarnya adalah cabaran-cabaran bagi para rasul dan cabaran bagi orang yang menegakkan Islam. Cabaran yang tak berhenti sampai kiamat. Cabaran itu mungkin berbeza dalam bentuk zamannya. Kalau sekarang orang sudah berani mencabar enakmen syariah negeri Kelantan, sudah dibawa ke Mahkamah Persekutuan. Kan? Orang dah cabar dah. 20 hari bulan lepas. Solat hajat di Putrajaya, di Istana Kehakiman. Berlakulah hujah antara peguam dan juga orang yang memohon untuk dibatalkan lebih kurang 20 enakmen syariah dalam Qanun Syariah Negeri Kelantan. Untuk minta dibatalkan dengan alasan yang kita pun tak boleh nak fikir.
Sedangkan syariah diwujudkan untuk membimbing manusia. Syariah diwujudkan sebagai hukuman untuk menjaga manusia. Tapi ada orang Islam tak mau. Cabar. Dan Tun Maimun sebagai hakim Mahkamah Persekutuan, sebagai ketua hakim negara. Ketua hakim negara adalah ketua bagi hakim-hakim Mahkamah Persekutuan. Hakim Federal Court ada 5 orang. Federal Court ada 5 orang. Ketua dia itulah kita panggil ketua hakim negara. Dialah ketua bagi hakim-hakim Mahkamah Persekutuan. Kalaulah Tun Maimun. Maka Tun Maimun setelah mendengar hujah pihak peguam, pihak pendakwa raya, maka keputusannya 2-3 bulan lagi minta masa untuk dikaji tentang perlembagaannya, ada ke ruangnya, dan kita hanya mampu berdoa kepada Allah supaya ia berlaku keputusannya in favor of Islam, insya-Allah. Sebab bagi kita tak ada satu bentuk ruang kita nak petikai syariat Islam. Elok dah buat lama. Tapi adalah manusia begitulah. Tu hak dia lah. Dia nak bawa, dia nak minta dibatalkan. Hak dia lah mengikut Constitution Perlembagaan Persekutuan. Tapi kita nyatakan bahawa hak Islam terlalu besar untuk dipertahankan. Maka kita mengharapkan keputusannya nanti adalah berpihak kepada kita yang cinta dan kasih kepada syariat Islam ini. Tuan-tuan, ini cabaran di akhir zaman yang kita hadapi satu. Meletihkan kadang-kadang. Tetapi itulah, kalau para nabi, para rasul, itulah yang mereka hadapi. Kita berhadapan dengan situasi-situasi seperti ini mengikut undang-undang dan sebagainya. So kita harap 2-3 bulan lagi keputusan akan diumumkan. Mudah-mudahan baiklah keputusannya. Allah melembutkan hati-hati 5 hakim Mahkamah Persekutuan yang bersidang nanti, yang akan berbincang mengambil masa 2-3 bulan, dan Tun Maimun akan membacakan keputusannya nanti. Mudah-mudahan Allah mengurniakan kebaikan bagi semua pihak. Amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat, inilah benda yang kita mesti faham, bahawa sesungguhnya Islam adalah agama, ad-din, cara hidup, akidah yang dibawa oleh para nabi dan rasul alaihimus salatu wassalam, dan disambung oleh orang-orang yang sesudah daripada para nabi dan rasul sehinggalah ke hari kiamat. Dan kita mesti faham, kita tidak ada kerja lain melainkan mendengar dengan baik apa yang disebut, dan ia tidak seharusnya menjadi satu polemik yang dipanjang-panjangkan. Dalam keadaan kita mesti faham, Islam punya disiplin, Islam punya maruah, Islam punya integriti, Islam punya dignity, harga diri yang terlalu mahal yang mesti dipertahankan. Sebab itulah Nabi Nuh kata, aku tak peduli. Qala wa ma ilmi bimkanu ya'malun. Tak ada kena mengena aku. Kerja dia nelayan ke, piun ke, kerani ke, hak tu none of my business, kata Nabi Nuh. Bukan urusan aku. Urusan aku ialah mereka itu mengikut kebenaran dan mereka adalah orang yang benar. Muslimin dan muslimat, kita sambung. In hisabuhum illa ala rabbi lau tash'urun. InsyaAllah kita sambung ayat itu, ayat 113 pada sesi yang akan datang insya-Allah, dan kemudian kita akan mula lihat perkembangan seterusnya berhubung dengan bahtera Nabi Nuh, dan akan saya hurai nanti di sudut engineering, kehebatan kapal itu. Saya belajar bab engineering, so kita boleh hurai sikit di sudut gravitinya dan sebagainya.
untuk kita lihat betapa Nabi Nuh arkitek, seorang pembina kapal yang cukup canggih. Dan jangan rasakan bahawa Nabi Nuh ni satu rasul yang bina kapal cincai-cincai. No, komplit dengan dia punya sistem gravity, dengan dek-dek yang dibina, dengan buoyancy system, sistem perapungan, semuanya komplit diambil kira oleh Nabi Nuh alaihi salam. Satu penciptaan biiznillah yang cukup hebat yang dilakukan oleh Nabi Nuh. Yang itu ke depan insya-Allah kita akan melihatnya. Muslimin dan muslimat, sekadar itu dulu untuk malam ini. Semoga Allah merahmati kita, memelihara ilmuan-ilmuan kita daripada cacian makian. Tapi walaupun begitu, itulah cabaran yang terpaksa dihadapi. Cuma kita mesti ingat, cabaran itu sesuatu yang memang Allah Ta'ala susun selagi mana adanya Islam, adanya suara kebenaran. Yang penting ialah di mana kita. Itu yang paling penting. Yang penting ialah di manakah kita. Adakah kita membawa suara kebatilan atau kita mempertahankan yang hak. Itu saja kita mesti berfikir mengenainya. Untuk kita tolak cabaran, mustahil. Sebab cabaran sesuatu yang pasti ada selagi ada kebenaran. Cumanya tanyalah diri, di manakah kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam.